بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita, pengajian tafsir Nurul Ihsan, dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama yang mengajar kita, khususkan lagi juga kepada yang mengajar di masjid negeri ini, tuan-tuan alim daripada dulu-dulu, dan yang terbaru sekali almarhum Tuan Guru Datuk Harudin, dan juga kepada ahli keluarga tuan-tuan dan juga saya. 2 orang mari pagi pukul 11 seorang, sebelum tu seorang ahli keluarga saya. Bisiril Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tuan semua sihat? Alhamdulillah. Baik. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung daripada khatamallahu ala qulubihim. Kita dah baca sikit tapi laju yang satu. Tapi dari situ nanti kita nanti sambung. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Macam biasa saya mengaji tu tak ikut lah. Saya baca sekali lalu dulu, tuan dengar, lepas lagi saya ulang, tuan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa
لهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. Okay. Dan saya baca dari Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آخر به آخر lebih Arab daripada Arab. بالله وباليوم الآخر وما هم jangan rapat وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. Khatamallahu, dan Allah, sebab dia kata alif lam lam ha bagi depan hu, maknanya Allah yang buat. So khatamallahu, maka Tok Syekh kata telah tutup Allah atas segala hati. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka itu maka tiada masuk kebajikan. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka itu. Wa ala absarihim, dan ke atas segala mata mereka itu. Ghisyawatun, berselaput, tiada kelihatan mereka itu akan yang hak. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang amat besar, lagi kuat berkekalan. Dalam kurungan al-munafiqin, makna hal itu orang kafir. Hal ini nak serta orang munafikin, ayat lepas ini. Wa minan nasi may yaqulu, dan setengah daripada manusia itu mereka yang berkata, ia apa dia berkata? Amanna billahi wa bil yaumil akhir, telah beriman kami dengan Allah dan dengan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, Allah nafi pula. Tadi dia kata dia beriman, Allah nafi, dan tiada juga mereka itu beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu,
menipu mereka itu akan Allah dan sekalian orang mukmin dengan menzahir menyalahi barang yang dalam hati daripada kufur supaya melepas hukuman dunia. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tiada menipu mereka itu melainkan akan diri mereka itu, kerana kejahatan tipu itu kembali pada mereka itu. Maka dapat kekejian mereka di dalam dunia dengan diberi ketahui Allah akan nabinya atas barang yang menyembunyi mereka itu, dan diazab mereka itu pada akhirat. Wa ma yash'urun, dan tiada sedar mereka itu bahawa tipu mereka itu bagi diri mereka itu. Banyak mereka itu siapa tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, dalam surah Baqarah, surah Al-Baqarah diturunkan ketika Nabi berada di Madinah. Ini basic kita kena tahu. Bila nak baca balik, kita kena ingat surah Madinah surah Al-Baqarah diturunkan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu bumi Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, asal nama dia Yathrib. Yathrib ini sebahagian ulama sebut nama orang yang buka kota itu, nama dia Yathrib, dia orang Yahudi. So banyaklah orang di situ daripada kalangan orang Arab, Muslim, dan juga orang beragama Yahudi ataupun Yahudi sendiri. Arabnya, Yahudinya tiga yang famous: Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Bani Qainuqa dia geng dengan dia geng dengan siapa? Khazraj. Bani Nadir tak ada seorang dia. Bani Qainuqa dengan Aus, sama ada geng. Nabi satukan Aus dan Khazraj. Tapi masa tu tak nampak power lagi Islam, kena perang Badar dulu. Bila perang Badar huyuk teranya orang Islam, maka orang Yahudi dan orang Ahlul Kitab mula masuk ke dalam Islam. Nampak? Beza dengan Muhajirin. Mana ada di kalangan para sahabat yang hijrah daripada Mekah ke Madinah dengan dipaksa oleh Nabi? Tak ada. Yang hijrah adalah orang yang hijrah rela hati. Maka mereka tidak ada orang munafik. Maka tak ada orang munafik. Madinah tadi penduduk asal, mereka geram, terutamanya ketua mereka Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masa dulu memimpin orang Yahudi ketiga-tiga tadi. Dia yang memimpin. Maka tagak-tagak dah lama dia pimpin, dia boleh naik jadi raja, presiden dekat Yathrib. Tapi bila Nabi main, Nabi koka, tak naik, malaikat Nabi yang naik. Jadi dia ada simpan sikit rasa tak syok. Tapi kalau dia nak tunjuk, member-member dia semua dah kena sidai, maka dia kena ambil tindakan berhati-hati. Maka cara dia sembunyikan rasa benci dia dekat Nabi. Dia tunjulkan yang keluar nampak macam seronok. Maka dia kata tadi, wa minan nasi man yaqulu amanna, kami beriman. Dia kata begitu. Billah, dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dengan wa bil yaumil akhir, dengan hari akhirat. Supaya depa tak kena macam kawan-kawan depa kena. Tapi dalam hati dia benci, dia tak suka. Maka orang ini semua ada di Madinah. Sedangkan di Madinah lah tempat Nabi nak membina negara Islam. Baik, ambil pengajaran kepada kita dulu. Apa dia? Nak mula satu kekuatan Islam, dia tak payah nak mula dengan semua orang kat situ mesti kena Islam. Tak ada.
kalau nak buat lagu tu baik Nabi pergi satu negara yang asing, tak ada orang, Nabi bina sendiri. Nabi pergi duduk situ. Jadi negara Malaysia antara negara yang berpotensi untuk menonjolkan Islam ke seluruh mata dunia. Pasal kita ada macam berlaku di Amerika sekarang. Bagus jadi macam mana yang jadi, supaya umat Islam di Amerika bukan lagi berada pada level dulu, iaitu cuba cerita orang Islam tu apa. Lah ni kena mempertahankan Islam pula macam mana ulama dulu buat di negara kita. Baru mereka pula akan main keluar fatwa-fatwa barulah mereka ada fatwa macam kita, barulah ada ulama pejabat agama macam kita, barulah ada mufti-mufti macam kita. Nampaklah? Sebab apa? Nak kena mempertahankan. Barulah dia ada Memorandum of Understanding, MOA, dia ada apa lagi, sama macam negara kita, macam yang berlaku dulu. Jadi cantik juga jadi hari ini apa yang berlaku. Dan yang paling jelas, apa yang berlaku hari ini menunjukkan kepada orang siapa sebenarnya yang kata orang yang bukan Islam. Beza. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bila kita masuk surah Al-Baqarah, benda ni semua kena ada dalam kepala otak kita. Oh, nanti Nabi nak buat hukum hakam macam mana, maka Allah lah kena cerita dekat kita siapa dia orang munafik. Kalau tidak, Nabi nanti tuduh. Maka Allah pun cerita kepada kita bermula dengan khatamallahu ala qulubihim, untuk sambungan hari itu orang kafir. Apa dia orang kafir? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni sama saja, hang cerita dekat depa ke hang tak cerita dekat depa, mau hati depa sudah tutup, depa tak mau pakai. Pasal apa hati dia tutup? Sebab dia kata innal ladzina kafaru. Jom kita tengok. Innal ladzina kafaru. Kafara, salah satu makna dia, kita faham kafir ingkar. Kafir bukan Islam. Itu salah satu daripada cabang dia. Dia ada banyak makna. Salah satu yang Allah biasa pakai dalam Quran adalah kafara. Sabar. Petani. Dan mereka yang ditugaskan untuk menimbun tanah-tanah pertanian mereka, maka petani itu dalam Quran panggil kafir. Bukan dia orang kafir, dia petani. Pasal apa? Sebab kafir maknanya tutup juga. Kafir ni maknanya tutup juga. Jadi petani dia menimbus tanah, maka salah satu dia kafir. Boleh faham? Allah pakai dalam Quran. Okey, boleh faham? Allah pakai dalam Quran. Walaupun dalam Quran konteks yang banyak orang yang ketegang, orang yang ingkar, tapi Allah biasa pakai dalam Quran kafir untuk petani. Tapi bukan bermakna jumpa nanti petani dia kata dia ni kafir. Bahaya, boleh mendatangkan marah. Tapi dalam Quran biasa pakai. Okey, makna dia apa? Timun tanah untuk tumbuhan. Ini disebut dalam sebagian. Jadi kafar ni maknanya orang yang hati dia dah tutup. Jadi Allah nak explain dekat kita pasal apa awal cerita orang kafir. Allah Ta'ala kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hang bagi peringat, hang tak bagi peringat, depa perangai sama juga, depa nak kafir lagu tu juga. Kita akan tanya, takkan tak ada second chance? Takkan tak ada satu bright side untuk orang yang macam ni? Takkan tak ada langsung satu benda yang disebut sebagai peluang, harapan? Maka Allah explain dekat kita. Bukan maksudnya tiba-tiba Allah nak habaq kata orang kafir ni sama tak bagi ke tak bagi ke mereka ni sama. Allah explain dulu dekat kita ayat lepas tu. Apa dia? Khatamallahu. Apa tu Syekh kata? Telah tutup Allah akan segala hati. Sebelum nak pergi ayat lebih dahsyat, kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan tengok ayat yang macam ni. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berhenti, sempurna berhenti dekat situ. Wa ala absarihim ghishawah. Pisah tak? Tengok
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah, dan pada mata mereka ada selaput. Tadi kat hati dengan telinga, Allah Ta'ala, aku tutup dekat hati dan telinga mereka, dan mata mereka ada selaput yang menutup. Siapa mata kena pakai ghisyawah? Siapa tak pakai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim? Siapa tak pakai lagu tu? Dia ada perbincangan. Ringkasnya untuk muqaddimah dia ialah hati dan telinga, konsep tutup dia lain. Mata, konsep tutup dia lain. Dia pakai ghisyawatun. Itu saya kita contoh. Itu saya maksud siap. Right? Jadi kalau baca, kenapa kita baca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim? Allah pendek sangat ayat tu, kata baca je lah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Boleh je baca. Dah. Dia nak pisahkan tutup hati dengan tutup telinga lain, tutup mata lain. Boleh? Baik, kita tengok apa dia. Allah kata telah tutup Allah Ta'ala akan segala hati mereka itu, maka tiada masuk kebajikan bagi mereka itu. Bila kata Allah tutup dekat mereka hati mereka, Allah bak teringat orang kafir dia sama saja, bagi tahu tak bagi tahu, sama saja. Bagi tahu apa Islam? Sebab Allah dah tutup. Sebab apa Allah tutup dekat mereka? Allah kata aku tutup hati mereka dulu, kemudian aku tutup telinga mereka, kemudian aku tutup mata mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok proses tutup khatamah, dia mesti kena lalu dua dulu proses awal. Allah cerita dalam Quran. Saya ringkas bagi mereka tuan-tuan. Yang pertama apa dia? Dia mesti kena lalu dalam hadis Nabi kata, hati manusia ni semua orang tahu hadis ni. Bila dia buat jahat akan ada titik hitam. Akan ada titik hitam. Akan ada titik hitam. Nabi kata bila dia taubat, maka titik itu tenggelam. Bila dia cari redha Allah, hati dia akan jernih balik. Nampak dia kena buat dua proses. Dia kena taubat, dia kena cari redha Allah. Boleh dapat lah. Sebab itu para sahabat mereka golongan yang sangat mulia. Tak boleh mentutup kata dengan mereka lebih kurang. Sebab mereka lah satu-satunya kaum manusia, sahabat Nabi, yang dapat gelaran yang orang lain tak dapat. Tuan-tuan dan saya tak dapat, mereka dapat. Apa ya? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sebut dalam Quran gelaran kat mereka tu, aku redha mereka. Pasal itu bila sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, betul? Pasal apa radhiyallahu anhu? Pasal Allah sebut dalam Quran mereka ni dapat satu gelaran yang orang lain tak boleh dapat. Sebab itu bila kita sembang isu nak ambil hadis, nak cerita dekat orang, kita kena fikir banyak. Dia bukan reti duduk kira buat hadis. Macam saya tak banyak cerita kat tuan-tuan hadis sebab saya tak alim. Sebab nak ambil hadis dia kena ambil dengan banyak benda. Sebab itu kalau isu yang tuan-tuan dengar bila orang sembang pasal sembahyang qada misalnya, tuan-tuan kena fikir betul-betul sebelum kita nak jaga. Kalaulah sahabat nama Sa'labah tengok paha, ada sebahagian kata bedih, ada sebahagian kata paha, ada sebahagian kata seluruh tubuh badan, satu orang perempuan yang tengah mandi. Sebab time tu mereka tak ada pintu lagu kita, pintu gerbang, pintu had masjid negeri kita. Jangan kata angin orang tolak pun tak bergerak-gerak. Saya ni kunci orang dia gerak dia gerak lah. Tapi cerita dia jangan kata angin orang tolak pun tak bergerak. Zaman tu dia pakai tirai saja, dia pakai curtain, langsir lagu tu saja. Bila angin tu, angin nak main dia bukan duk abang ke orang. Esok angin sampai lintas depan ni,
Jangan lupa tengok. Oh kan, lagu. Angin dia nak tiup ikut suka dia lah. Dalam Quran sebut kata angin tiup atas perintah Allah. Angin tiup dia tiup lagu tu, keten kawan tu terbuka yang depan pintu, yang bilik mandi punya pun terbuka. Sa'labah tengah lari, tengok nampak. Sebab angin tiup macam kita lah, bila kita tak pakai visor ke apa, kalau angin main dia untuk pun kita duduk tu juga sikit, ada terkali sikit. Ini angin kuat main dia terbalik lah, tengok nampak. Astaghfirullahalazim. Itu sahabat lari ke bukit, menangis, tak balik-balik. Sebab apa? Takut malaikat Jibril pihabakkan Nabi. Sa'labah tengok orang perempuan. Kalau yang ni jenis sahabat, takkan mereka tergamak nak sembahyang qadha. Tuan-tuan habak main saya, siapa berani sembahyang qadha? Mampu. Jibril dia turun terajam semua. Nabi tu ada pun hang nak sembahyang qadha. Fikir aku, tambah pula Allah habak, aku redha kat mereka redha kat aku. Ni jenis bangsa bukan qadha sembahyang. Jadi kalau tuan-tuan nak cari dalil dengan nak mengatakan zaman sahabat tak ada yang qadha, tuan, boleh nak sama dengan zaman kita. Time mesyuarat pun dan sembahyang pun buat mesyuarat. Somat, kita kena cakap somat. Ni geng-geng sahabat ni, tuan-tuan, kita tak baca banyak pasal mereka. Sebab tu Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama-ulama India yang agung, nama dia tulis apa di Muqaddimah Hayatus Sahabah, kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf, Maulana Syekh Yusuf Kandahlawi. Dia kata Muqaddimah dia, Syekh Abul Hasan Ali An-Nadawi, dia kata apa? Kita ada cerita ke orang hebat ni, hebat tu, hebat ni, hebat tu, kita tinggal cerita sahabat. Sorry lah, saya bukan nak menafikan. Saya just nak beritahu kita, bagus kita panggil orang yang baru masuk Islam daripada kalangan kawan-kawan kita main duduk depan cerita dia masuk Islam, bagus sebab dia dekat dengan kita. Tapi dalam masa yang sama, jangan tinggal cerita macam mana sahabat masuk Islam. Kena cerita ke orang. Kalau tidak, orang nampak hak orang lagu kita ni terang. Hak jenis para sahabat tu jenis cokiang lah. Saya kira bapak saya halau daripada rumah. Tu saya tak tahu duit, tak ada makan, sebulan tak makan. Jadi contoh lagu tu, tak apa, tak ada masalah, bagus. Kami akan tengok ya Allah hang berjuang nak bawa Islam. Tapi dalam masa yang sama kena sulam juga dengan cerita. Tuan-tuan tahu macam mana Abu Bakar masuk Islam, tuan-tuan tahu macam mana Sayyidina Umar masuk Islam, tuan-tuan tahu macam mana itu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Hak ni kena main sulam juga. Sebab mereka satu manusia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, antara contoh mudah yang saya boleh share, contoh mudah saya boleh share, Sayyidina Osman kan menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Semua orang tahu. Kahwin dengan dua orang anak Nabi, nama dia Siti Ruqayyah dengan Ummi Kalsum. Betul? Dua orang anak Nabi. Mula kahwin dengan Ruqayyah, lepas tu Ruqayyah wafat ketika hijrah, maka kahwin pula dengan Ummi Kalsum. Okey, alhamdulillah. Sebab itu gelarannya Dzu Nurain, orang yang ada dua cahaya mata Nabi dulu dekat dia. Dzu Nurain, dua orang cahaya mata Nabi. Okay. Apa hadis Nabi yang biasa Nabi riwayat yang Nabi cerita tentang Sayyidina Osman? Nabi kata, Nabi kata, kalau aku kalau ada 40 anak perempuan, aku akan kawinkan dengan Osman seorang demi seorang demi seorang. Seorang kawin, wafat, kawin yang kedua, wafat, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi, sampai 40 bulan. Itu Nabi cakap pasal Sayyidina Osman. Kita orang tua kita menyesal begitu. Itu kita nak sama dengan kita. Duk cerita kata tak ada apa-apa. Tolonglah tuan-tuan, logik sikit. Logik. Sebab Islam dia main kat kita. Okey, contoh, pasal apa orang munafik sekali lagi Allah Ta'ala marahkan dia? Pasal apa? Sebab salah satu benda yang buatkan Allah Ta'ala tak syok dengan orang munafik ni, ialah dia daripada awal bercanggah dengan Islam. Apa dia?
Islam, apa beza dengan Barat? Tuan cerita apa beza Islam dengan Barat? Dulu saya duk abang dah ke orang, mereka tak mau percaya. Lepas tu saya duk cari nak abang jawapan tu tak clear. Lalu saya dah ada jawapan yang clear, saya nak share dengan tuan-tuan jawapannya. Apa beza Barat dengan Islam? Jangan duk kata budaya Barat, budaya Barat, budaya Barat. Apa beza dengan Islam? Salah satu beza dia tuan-tuan. Batu tajuk pertama ni khatamallahu ala qulub, dia hati. Mana kronologi? Aku tutup hati, aku tutup telinga, aku tutup mata. So tuan-tuan pun nak buat apa, ikut kronologi ni, jangan tinggal. Nak ubah orang, tuan-tuan nak ubah anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan nak ubah isteri tuan-tuan, isteri nak ubah suami tuan-tuan, tuan-tuan nak ubah adik-beradik tuan-tuan. Dia kena ikut kronologi tadi. Mesti ambil hati dulu, mesti bagi telinga dia syok dulu, lepas tu tunjuk bagi dia tengok, insya-Allah dia akan berubah. Kronologi ni jangan tinggal. Pasal Allah nak abang pun kat orang yang Allah Ta'ala tutup, Allah mula kronologi qulub, sama', basar. Lepas tu bila Allah abang kat kita, tuan-tuan lahir duduk dalam perut mak, duduk dalam perut mak, kita jadi hak mana muncul dulu, hak mana beroperasi? Telinga dulu. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqna insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kita dengar dulu baru kita nampak. Duduk dalam perut, pasal tu orang suruh mengaji, pasal dia dengar walaupun mata dia kantuk. Esok dia keluar anak tu kuat nangis tu, telinga dia dengar, kita panggil dia Ibrahim, Mustafa, kita panggil nama dia, dia dengar, dia tapi mata dia haram, tak nampak kita apa lagi. Betul? Mai umur 6 bulan esok baru clear nampak mak dia. Orang kata dia dah kenal orang tua sebut, betul tak? Dia dah kenal orang, pasal mata dia baru nampak. Tapi nak hidup Allah bagaimana? Telinga dulu pergi. Kronologi ni tak akan lari sebab dia sunnatullah. Jangan duk abang ni hang ni kedengar aku duk cakap, tak mau dengar aku duk, sebab hati dia tak tertaut dulu. Oh, hati dia dulu, ambil hati dia dulu, baru pergi telinga abang dekat dia, meletak dekat dia, lepas tu tunjuk dekat dia, insya-Allah dia boleh berubah. Itu cara dia. Okay, kita ambil tadi apa dia yang saya nak bagi contoh tadi sebelum masuk ke hati apa tadi, pada saya kira apa beza dia tadi? Apa beza dia tadi? Sebab beza. Dengar elok. Ni saya nak ubah dimensi. Saya yakin tuan-tuan dengar saya cakap, saya tuan-tuan akan ada satu dimensi yang baru. Apa dia? Beza di antara Islam dan bukan Islam ataupun Barat, dia adalah materialistik. Dengar elok dulu. Materialistik adalah satu istilah. Materialistik adalah satu istilah yang hari ini orang nampak adalah duit, wang, ringgit, harta benda. Betul tak betul? Betul. Tapi konsep itu narrow tuan-tuan, kecil. Ingat, dah banyak kali hari itu yang saya main tak syarah kitab ni, betul tak? Saya dah beritahu, jangan kita cerita Islam dalam keadaan narrow. Kalau tidak, hukum usul fiqh tak betul. Idza waqa ittasa', bila sempit dia kena jadi luah. Islam dia kena buka, dia kena luah. Dia tak boleh main Allah. Ada Islam no, bukan macam tu. Islam dia mesti luah. Materialistik maknanya benda zahir. Islam jiwa. Contoh, bisa tak kita dengar contoh? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan cerdik apa semua, jangan lupa cium dia pagi-pagi, cium dia, nak pergi kerja cium dia, nak pergi cium dia. Cium itu material tuan-tuan. Berapa ramai orang yang cium anak dia, tapi anak dia duk kurang ajar lagu tu juga. Berapa ramai orang yang dia duk cium anak dia, duk cium keluarga dia, duk cium tangan suami dia, tapi duk kurang ajar lagu tu juga. Sebab apa? Cium itu material. Islam ajar cium itu hasil daripada hati yang sayang ke dia.
Bukan duk cium lagu tu. Hang cium 10 kali lagu tu pun dia tak akan jadi apa kalau hati yang kosong. Tu materialistik. Ini yang orang doktrin kalau dekat pejabat dia kata, kita sambut orang senyum. Semua orang senyum. Tapi hati, ini baik pula. Ini orang nak tutup kedai lah ni. Islam tak mau lagu tu munafik lah. Pasal tu Allah marah dia. Islam nak bentuk dalam ni dia akan, sebab tu kita kata wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Amilus solihat bukan dua orang beza. Orang yang beriman dan beramal soleh dia sekali lalu. Dia beriman, nak tunjuk dia iman, dia terjemahkan dalam bentuk material, amal soleh, baru betul. Kalau tidak, berapa ramai orang duk tolong orang Rohingya, lebih tolong daripada kita. Berapa ramai orang duk tolong itu saudara-saudara Palestin, Gaza, dihantar bantuan banjir. Berapa ramai yang tolong. Tapi sebab apa? Dia niat lain. Dia tolong bukan sebab dia sayang. Yang tu materialistik. Beza dengan Islam. Nabi mai dia bentuk akidah benar tak nampak. Lepas dia bentuk akidah 13 tahun duduk dekat Mekah, baru dia bentuk sahabat lain dalam bentuk material luaran. Sebab apa? Dalam ni akan membentuk yang luar tadi. Jom bangun sembahyang malam. Bangun sembahyang malam tu bukan pasal Nabi bangsa. Bangun sembahyang malam tu sebab dia nak jiwa dia lapang, dia nak beribadah. Baru betul. Pasal tu kita tuan-tuan, orang PIBG sekolah, cikgu apa semua, bentuk hati anak dulu. Bentuk hati anak-anak kita ni dengan zikir, dengan munajat, dengan Quran, hari-hari bagi dengan bentuk hati dia, kena bentuk hati dia. Saya kita serta makanan hati ada berapa? Ada 5 perkara. Tak nak masuk mana? Bila kita kata lo betul lah ni kita faham. Maknanya Allah kata innal ladzina kafaru, orang kafir ini dia ini tidak akan berubah. Bagi tahu kata bagi tahu sama disebabkan telah berlaku beberapa proses sebelum tu. Apa dia? Titik hitam dulu. Titik hitam ini di dalam Al-Quran kita sebut nama dia sebagai Rana. Kallabal Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kallabal Rana, Ra alif nun. Rana tu titik hitam mai tum. Pasal hang buat benda jahat tapi tak tobat. Sebab tu dalam satu hadis Nabi yang mulia, kalau tuan buka hadis 40 Imam An-Nawawi, Aisyah pukul berapa? Dia menyala lampu sini ke asal lagi? Kan? Alright, cantik. Tak menyala lagi kan? Saya tak perasan. Masa tak menyala lagi? Tak apa, sikit je. Apa tadi kata? Titik hitam. Titik apa lah? Tidak lah, aku lupa lah. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan jangan silap tau, saya pakai lagu ni bukan image baru, jangan silap. Saya kenori tadi. Lebih kenori 2-3 kenori. Dah lah, ujung ni tension 28. Terus main sini lah. Sebelum nak pi Allah kata innal ladzina kafaru, dia kena pi dulu dengan rana. Bal kalla bal rana ala, situ ada sakta kan? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan sesungguhnya rana, sudah mai titik-titik hitam di dalam hati mereka, kesan maka yaksibun, atas apa mereka buat. Lepas hati dia dah mai kesan hitam hasil daripada dia buat dosa, dah penuh, mailah fasa yang kedua tu nama dia qaba
Taba'ain. Dalam Quran kata apa? Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Dan Allah tutup hati dia. Tadi dah ada warna hitam. Bila ada hitam banyak dia itu dia jadi kerah. Kalau para sahabat dia contoh dia buat tangan ni. Dia kata hati manusia lagu ni. Kemudian dia buat satu jahat dia jadi lagu tu. Satu jahat dia jadi lagu tu. Satu jahat dia jadi lagu tu. Dua jahat dia jadi lagu tu. Maka tertutup hati dia, tak boleh nak buka lah. Sahabat buat contoh begitu. Ulama-ulama tafsir contoh begitu. Jadi bila dia dah tadi apa ya? Rana titik hitam dia dah jadi lagu tu. Allah tutup dia hati. Bila dah tutup jadi lagu ni hati dia, baru Allah mai bawa satu cok, Allah bagi khatam dekat dia. Khatamallahu ala qulubihim. Depa ni sama, hang bagi beringat tak bagi beringat, dia akan tak mau ikut hang sampai ke sudah macam Abu Jahal. Sebab itu beza dengan Abu Jahal, beza dengan ahli sihir Nabi Musa yang kita dah cerita dalam 4-5 episode yang sebelum ni. Apa dia? Abu Jahal sebab titik hitam dia ada sedikit kurang ajar dengan Nabi, belagak dia dengan Nabi, hasad dia dengan Nabi, tak apa benci dia dengan Nabi. Ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa, tapi dia ada akhlak. Bila dia ada akhlak, hati dia ada makanan. Bila hati dia ada makanan, kunci tadi sudah buka. Bila buka, Nabi Musa tunjuk saja ular makan mengangkat tali-tali yang lain. Mukjizat hebat membuatkan mereka sujud dekat Allah. Pasal hati dia buka, dia ada kunci dia, obat hati dia tadi, ubat hati dia. Beza dengan Abu Jahal, dia buat semua hak yang tak betul tadi. Nak pijak tengkuk Nabi, dia nak pijak tengkuk Nabi, hina Nabi, pilari rumah Abu Bakar. Dia abang kata ni member hang Muhammad, abang kata dia pergi sampai Palestin ke apa ke, ada dia buat contoh. Abu Jahal wajah dia perangai, nampak tadi dia bila dah jadi apa pengajaran daripada cerita ni? Pengajaran dia ialah jiran tuan dengan jiran saya. Jiran tuan belum lagi tahap hak tadi. Jadi kita tak bolehlah kata dekat dia tu kapiak, dalam keadaan kapiak dia tu kita tak mau tolong buah dia. Pasal dia tak buat apa lagi, tambah pula. Jadi kalau ada buah limau tu main hantar lagi dah. Betul? Itu sudah bagus. Dia sudah buat kebajikan, dia ada akhlak. Maka kerja tuan lah kena ambil hati dia supaya terbuka macam mana Nabi Musa buat. Tunjukkan mukjizat. Tuan-tuan tak ada lah mukjizat. Mukjizat tuan-tuan yang ada hari ni beliau. Mukjizat tuan-tuan yang ada hari ni. Orang lain dulu tak ada. Orang dulu tak ada. Tuan-tuan aja ada. Nama lah buah tangan. Orang dulu kena tanam pokok baru keluar buah. Kita pergi orang tangan keluar buah tangan. Tu je mukjizat tuan-tuan yang ada di mana. Tunjuk mukjizat tu. Tunjuk mukjizat tu pergi. Bawa buah tangan hadiah, tengah duk contoh sembang apa sikit, sulam sikit masuk contoh. You tahu dah dulu zaman our prophet dulu kita ada seorang atau sahabat dia, companion dia nama sulam sikit cerita. Sulam sikit cerita. Sulam sikit cerita. Lama-lama dia masuk. Sebab dia bukan level khatamallahu ala yang innal ladzina kafaru sawa'un lagi. Saya dia tak buat apa-apa lagi. Rona tak berlaku lagi kat dia. Dia tak main, tak tahu lah kok nak main tauti depan rumah tuan. Tak ada lagi kan. Zaman lah tak ada lagi. Setakat ni Alhamdulillah tak ada lagi. Tak ada lagi. Jadi dia rona pun dia tak ada, Qama'a pun tak berlaku kat dia lagi. Macam mana kita nak dikata dia tak mau ikut nak? Peluang besar. Sebab apa? Tuan-tuan yang main kuliah dekat masjid negeri ni, tuan-tuan ni dah level da'i dah, pendakwah dah, kena dakwah. Sebab tujuan kita, Nabi suruh kita cerita ke orang Islam. Kita kena dakwah.
Ubat hati, sebab tadi dah contoh dah tutup hati, tutup telinga, tutup mata. Kita tengok ubat hati. Kata Imam Ibrahim Al-Khawas, kalau sebut nama Ibrahim Al-Khawas orang tak tahu lah. Tapi kalau kata opik orang tahu lah. Lagu dia ubat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Betul? Hak yang opik. Tapi opik nyanyi adalah susunan seorang ulama sufi. Nama dia Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas. Boleh dapat? Ibrahim Al-Khawas kata apa? Ubat hati. Tadi saya dah abang tuan-tuan, cikgu sekolah PIBG nak buat apa kan, ambil hati anak-anak kita dulu, ubat hati dia dulu. Bila hati dia cantik, insyaAllah dia akan ada yang kata bukan material. Sorry tuan-tuan, sebab tu kalau tuan-tuan tengok dekat sekolah-sekolah bangun selamat pagi cikgu, dia hormat cikgu tak? Dia hormat. Tapi satu lagi keluar dia yang minta apa, tajam kata cikgu pergi kata kepala cikgu dengan pasu apa dia lah. Dia yang tadi yang membangun selamat pagi cikgu, hormat cikgu, assalamualaikum cikgu. Sebab material Islam tak mau lagu tu. Islam nak dalam ni. Hang buat pasal hang hormat cikgu, selamat pagi cikgu, baru dia main pohon. Oh kena. So ubat hati apa dia? Yang pertama kita kata Ibrahim Al-Khawas, kata opik dalam lagu dia, yang pertama mesti baca Quran dan maknanya. Maknanya lah kelas hari ni important. Ni kita dah baca Quran dan makna dia. Kelas ni lah yang sebab tu tuan-tuan mai mengaji tajuk hari ni, mai kelas tafsir. Orang tak suruh, tuan-tuan mai sendiri. Tapi berapa banyak dekat sekolah seminggu berlalu tak baca Quran, tak baca makna dekat sekolah. Harap teka-teka balik rumah baru nak buat. Tak jadi, kena ubah. Lah ni kena buat lagu tu. Maafkan saya lah, maafkan saya. Mungkin ayah-ayah, bapak-bapak mana, ibu-ibu yang duduk zaman biasa, zaman Jepun biasa lalu, biasa zaman British biasa lalu, cuba tengok. Bila sekolah mereka dia mesti nak kena nyanyi lagu mereka. Mesti nak kena nyanyi lagu mereka. Pasal dia nak ambil hati kita tu dulu. Pasal itulah ni, bila apa sikit masalah buat, kita semua kata dia patera. Hati kita dia dah pegang. Dah bak dia tera tu, tera lah tak apa. Tapi jangan sampai kita tak nampak Islam. Bagi saya it's too much. Yang saya cerita ni, pertemuan yang sebelum ni, Shibran bi Shibrin, lupa dah apa. Itu dia lah. Shibran bi Shibrin, zira'an bi zira'in. Kita akan ikut lepas jengkai demi jengkai, sahasta demi sahasta, sampai masuk lubang bewok pun kita akan ikut lepas. Sedangkan tuan-tuan power nak ikut hebat tak apa, takkan sampai dalam rumah pun nak ikut dia juga. Cara makan nak ikut dia juga, cara ni nak ikut tidur nak ikut dia juga, hias bilik tidur ikut dia juga, duduk anak tidur ikut dia juga. Seolah-olah dia dah pegang hati kita. Betul, dia dah pegang. Pasal apa dia buat kaedah? Pasal dia mengaji, dia buat uji kaji, dia tahu benda tu betul. Lah ni dah, tuan-tuan pun dah tahu benda tu betul. Tuan-tuan kena buat dekat sekolah. Kalau ada guru besar di sini, kalau ada cikgu penolong kanan, kalau ada PIBG punya presiden, ada setiausaha, kena masuk. Sekolah kita ni semua budak Islam. Hak yang tak Islam tu 3 orang je. Siapa nak kena hormat ikut mereka semata-mata? Hormat dalam keadaan kita bagi dia pelajaran pun dah kena dah. Lah ni kita baca sebelum nak masuk kelas pagi-pagi perhimpunan, setiap hari pagi mau kena ada budak mau mengaji dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Kita tak lihat budak-budak tak faham. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Nak kemas sikit baca kitab kuning. Dan ada pun Allah Ta'ala satu sekolah tak faham. Baca haba'ah wadduha, dan demi waktu duha. Seorang baca terjemahan. Jangan dia yang baca tu dia nak baca Allah, leceh lah. Dia baca buat gila-gila. Kalau kata tuan-tuan dekat sekolah ada kelas budak pandai, budak pandai buat kerja ni. Kita pandai sangat, buat kerja ni.
Wadduha, kawan dia, dan demi waktu duha. Wallaili idza saja, dan malam yang dijadikan untuk berehat. Buat, dia akan pegang hati anak Allah. Yang tu yang pertama. Jadi kalau boleh buat yang pertama, yang kedua apa dia? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah penting. Bangun sembahyang tahajud. Ni tuan-tuan dengan saya pun tunggah jenuh nak suruh anak-anak lagi bungkuih terus. Ni kita lah kena try dulu. Ni kita kena try dulu. Baik, saya ambil kesempatan ni, saya just nak bagi peringatan. Solat malam dirikanlah, ini makanan hati. Solat dia makanan hati, cantik, tak salah. Cuma tambahan dari saya untuk anak-anak tuan-tuan dan juga cikgu-cikgu di sekolah tadika, tolong ambil perhatian dengan hadis Nabi. Nabi kata, ajar anak kamu sembahyang umur 7 tahun. Ajak anak kamu sembahyang umur 7 tahun, maknanya darjah 1. Kalau Malaysia darjah 1. Habis di tadika, lagi bila sebut tadika Islam, antara jolokan yang kita bawa ialah anak-anak diajar sembahyang duha. Bagus tak salah, cuma saya bagi tahu sembahyang duha untuk orang tua. Budak-budak kita kena terapkannya dengan mengenali Nabi dia dan Nabi-Nabi 25 Rasul. Itu tujuan dia di sekolah. Cikgu cerita dekat dia siapa dia Nabi dia, siapa dia Rasul dia. Bila kita buat sistem berlaku korak, bukan korak Rasul tu, sistem rosak di tengah jalan, dia akan membuatkan pembesaran anak-anak tak kena. Orang yang pandai didik budak-budak adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ulama bekah semua salah. Pasal mereka kata budak-budak kurang daripada 7 tahun, dia tak ada taklif atas dia, dia tak wajib buat apa pun. Kenapa kita pula diwajib atas dia? Sepatutnya kalau nak ajak dia sembahyang duha, bagi ada hari untuk buat sembahyang duha. Jangan hari-hari. Yang kena hari-hari ialah Nabi Yunus siapa dia? Nabi Ilyas siapa dia? Saya kalau saya tanya dalam ni saja, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas yang semua bungkus tak boleh jawab. Betul? Belum masuk Nabi Zulkifli, bungkus juga. Pasal tidak diterap dari awal. Pasal apa Nabi Musa kita tahu? Pasal cikgu sekolah dah biasa cerita. Betul? Walaupun kita dah lama tak baca. Pasal dia lekat. Pasal masa kecil hati suci. Sekarang mereka sudah mengenali identiti yang tak sepatutnya mereka kenal dulu, iaitu mereka-mereka yang disebut sebagai tak pun tahu siapa dia. Tak payah saya sebut pun tak apa. Sebab saya menghormati mereka kawan saya. Tapi sebab buat benda yang tak betul pada masyarakat tak kenal. Anak-anak tuan-tuan lebih mengenali mereka daripada Nabi mereka sendiri. Core dia bila dia pergi ambil hati dia tadi, nak ambil hati baca Quran dan maknanya. Allah Ustaz bagi contoh tadi, wadduha, demi waktu duha. Tu satu contoh. Baca Quran dan maknanya ialah cerita para Nabi, mesti ada dalam Quran. Betul? Betul. Bawa cerita ni masuk dalam sekolah, bawa cerita ni masuk dalam tadika, bentuk hati dia. Budak-budak ni akan jadi cantik nanti. Senang tuan-tuan. Anak-anak semua dah dengar dah cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus apa? Nabi Yunus ni Nabi. Nabi Yunus ni terror tak? Terror. Sebab apa? Dia dalam perut ikan pun dia zikir. Dia ingat siapa? Ingat Allah. Jadi jom, siapa nak sembahyang dengan cikgu nak ingat Allah? Kami. Secara automatik dia akan buat macam tu. Daripada kita buat masuk sohbat, aku libah apa sekok-sekok memberi. Buat
Sebab dia material. Dia semayang, dia akan semayang, tak ada masalah. Tapi materialistik, perbuatan saja, jiwa dia kosong. Islam tak bentuk begitu. Islam bawa kita dengan dia bentuk hati kita. Pasal itu orang baca Quran pun teriak. Wahai baca Quran, faham makna dan tak faham. Tapi sebab Quran ni dia dibentuk dalam bentuk-bentuk makanan jiwa. Sebab tu nombor satu, baca Quran dan makna dia. Dia akan makan hati tuan-tuan tu. Dia kenyanglah Allah Akbar. Sedap. Baru tu bukan nak marah ke tahap semayang orang tu. Tak. Susun cantik. Ambil cerita Nabi masuk terang dekat dengan 2 hari, 5 hari. Hari Jumaat baru semayang duha. Baru dia faham pasal apa dia kena semayang. Baru dia faham pasal apa dia kena tutup aurat. Hak ni budak kecil tak ada taklif lagi tu. Dia orang suruh pakai tudung berlemui. Hak yang besar tu kang-kang sana sini tak ada siapa nak sembang. Hak kecil tu biar juga dia. Dia nak main apa-apa, dia tak ada hukum. Biar dulu kat dia. Biar dia rasa lagi sebab rambut panjang duduk lingkau dia rimah. So bila dia dah besar, malu rambut kekak punya. Kalau bagi tudung sidak anak hati dia. Baru dia apa. Kalau tidak dia tutup pakai tudung nak pergi. Tuan tengok saya jujur, angguk aja. Kamera tak ada kat tuan, tak apa. Kamera kat aku je, apa jangan takut. Orang yang banyak yang buka tudung lagi, asal dia pakai tudung lah. Tuan tahu jawapan dia. Materialistik. Islam tak mau begitu. Islam main dengan hati. Dia main kita dia jiwa. Sebab tu Nabi kata apa? Setiap benda ada hati-hati. Al-Quran surah Yasin. Tuan-tuan cantik. Sekian lanjut kau hari. Tak maaf, minta salam. Tak habis kau kan Kuminan Nas mengamuk juga. Tapi itu dia lah. Ya, sebab orang selalu tanya saya, Ustaz jom kita buat apa ringkasan tafsir. Saya kata tak betul. Tafsir memang kena panjang. Pasal dia tafsir, dia nak cerita ke orang satu. Dia kena panjang. Hang buat ringkas, tak sampai maksud dia. Tapi bolehlah untuk zaman sekarang, boleh, tak ada masalah, boleh je. Untuk tujuan nak menarik minat. Kau bagi panjang tu, dia ada berapa tahun dah baca takat tu. Ngau juga. Contoh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena faham basic dia. Subjek tafsir, dia mesti kena panjang. Sebab dia nak explain macam tadi. Dia bagi dia punya course dia bagi dia kan, kita panggil formula KICK. Apa dia? Cerita dulu keadaan semasa, bangkitkan isu dia, bagi jalan penyelesaian dia. Itu kita dulu setiap kali kita mengaji tafsir, kita bangkit isu, kita bagi jalan penyelesaian. Kita cerita zaman sekarang, kalau kita teruskan apa akan jadi ke anak kita. Tuan-tuan buat dulu tu, tengok anak tuan-tuan nanti dia akan pakai tudung sekerat je. Tapi dia masak, dia akan buka. Pasal apa? Sebab hati dia kosong. Pasal awal sepatutnya nampak. Jadi nak ambil hati dia, kena bagi dia cerita Al-Quran dan nampak cara dia betul itu tafsir kita cara. Sebab tuan-tuan dengan saya, kita bukan nak istimbat hukum, kita bukan nak jadi Tok Mufti. Tok Mufti tuan-tuan kena masuk madrasah dan lain. Right? So ubat hati ada 5. Pertama, baca Quran dan makna. Kedua, semayang malam. Ketiga, apa dia? Duduk dengan orang-orang soleh. Tuan-tuan, saya ambil besar ni sikit. Saya kalau tak berani cerita, tapi hal itu tak Ismail Kamus Datuk dah cerita dah, Datuk Ismail Kamus dah cerita lah. So saya berani lah nak cerita. Tak ada orang cerita, tak berani nak cerita. Saya orang kan. Tuan ingat tak dulu masa mula-mula masa hari arwah meninggal, Datuk Arun ni meninggal kan? Kan saya maaf tuan-tuan, saya pergi umrah dengan dia. Datuk Arun pesan kat saya, Ustaz Arun baca Quran ni elok. Dia pesan betul yang saya dah abang kat sini. Saya abang Datuk pesan kat saya, Datuk Arun dia nak pesan baca Quran ni elok. Datuk Arun ni adalah antara orang yang kalau pergi Mekah, benda yang antara dia suka buat masa pergi umrah adalah baca Quran. Dan tengok ujung Allah Ta'ala habiskan Datuk Arun mana antara kisah yang dicerita.
yang dikongsikan kisah benar lah kamu dicabut daripada arwah tuan dia punya oksigen dia. Lepas doktor minta apa sebab Dr. Arun dia makan ubat cair darah dia, jadi tak boleh tak. Ni dia kata tak apa cabut lah. Sebelum cabut benda tu oksigen dan sebagainya lah yang wire-wire tu sebab keluarga pun kata tak apa lah, kita nak alihkan arwah bawah dalam keadaan elok kan, tak ada apa. Duduk satu bilik tu kira macam koma kita lah, tak sedap lah no? Baca Yasin, baca zikir apa yang ada dalam tahu-tahu dengan takdir Allah kan, buka mata, buka la ilaha illallah, habis terror terkena senang baru tu. Fui, kalau boleh buat begitu terror kan, tengah ada di satu alam lain tu dia boleh main balik buat la ilaha illallah tu yang tu kira tu wali. Wish tu kan cerita dia orang tak boleh buat tu. Tapi bukti dah tunjuk apa dia? Baca Quran. Saya susah hati sebab dekat sekolah tak ada sistem baca Quran kecuali kelas KAA, kelas kemahiran Al-Quran. KKA, kelas kemahiran Al-Quran. Hak budak-budak ni dia baca Quran. KKA okey kan? Seolah-olah seolah-olah macam kita buat budak-budak lain ni kira wah, ni Allah. Tak betul ya. Quran ni bukan eksklusif lah. Dia inklusif, semua orangnya baca. InsyaAllah cerita tu ada depan mata. Yang ketiga, duduk dengan orang-orang soleh. Ini tak payah saya cerita lah kat tuan. Tapi hal tu saya cerita sikit dia punya ni, dah tinggal sikit, saya tambah sikit. Ashabul Kahfi, mereka 7 orang duduk dalam gua. Allah kata dalam Quran, dan yang kata 3 orang, yang keempat anjing, yang kelima mereka, yang keenam anjing, yang ketujuh mereka, yang ke-8 anjing, yang 7 ke 8 betul. Tapi nak abang kata, tengok Allah Ta'ala walaupun 3 yang keempat anjing, 5 yang keenam anjing, Allah tetap juga sebut anjing-anjing tu walaupun ketika tu pendapat tu tak betul. Sebab nak abang kata, aku nak kira anjing tu juga sebab dia duduk dengan Ashabul Kahfi, orang yang soleh. Kalau anjing, ni saya ceritakan kan, kalau anjing pun Allah sebut dalam Quran tak tinggal nama dia berkali-kali, itu bilangan nama anjing tu. Genggang menjaga depan pintu, ada kata lagu tu, duduk depan pintu, duduk jaga. Orang nak masuk gua tak boleh aku jaga Ashabul Kahfi. Allah kata kalbu basitu, anjing tu duduk jaga. Saat lagi anjing depa. Lepas tu ayat tadi 3, 4 anjing, 5, 6 anjing, 7, 8 anjing, berkali-kali sebut pasal anjing tu. Iman tuan-tuan tak tambah pun kalau saya tak sebut anjing tu. Tapi nak abang kata pasal duduk dengan orang soleh, pasal dia makanan hati. Dia makanan hati. Pasal dia makanan hati, hatta anjing pun sebab duduk orang soleh, hati dia cantik oleh dia Allah Ta'ala. Simple ya. Duduk orang soleh tuan. Lepas tu untuk abang-abang ni, hak remaja ni, ni apa abang-abang hak bawah saya sikit, 10 tahun 5 tahun bawah saya ni, universitinya bukan maaflah haji, saya guna perkataan aku sebab setengah sembang dengan mereka. Bukan makna aku menafikan kawan apa hak yang lolak. Boleh faham? Bukan maknanya aku menafikan kawan apa hak lolak. Member aku pun ramai hak lolak. Member aku pun ramai hak lolak. Tak ada masalah. Tapi nak abang kata, duduk dengan orang soleh ni dia nak jaga hati kita. Tujuan dia untuk kita bawa kawan-kawan hak lolak nanti tu main duduk dengan kita supaya kita jadi orang soleh tu. Boleh faham tak? Kita duduk dengan orang soleh supaya kita pun nak jadi macam orang soleh. Bila kita jadi orang soleh, kita balik duduk dengan kawan kita, kita tu orang soleh yang bagi mereka duduk dengan kita dapat berkat. Boleh dapat? Hak tu kena cerdik. Hak tu kena cerdik.
Bukan kita duk contoh ni, duk abang kata soal ni, oh ustaz nak suruh kami tinggal member kami sampai mati tak akan tinggal member kami. Selamanya bersama, selamanya dapat aku tu. Buat sama buat bertenang dulu, suruh dulu buat panggil apa buat tenang dulu. Bukan makna aku contoh ni nak suruh hamba tinggal member apa, tak ada. Aku sampai law aku kawan dengan member aku. Tapi alhamdulillah aku pergi duduk dengan Tok Guru, aku balik aku nak ajak kawan aku mai jom kita duduk dengan Tok Guru. Elok semua, alhamdulillah, belok. Okey. Belok member. Tanya siapa yang balik ikut saya pergi tengok ceramah saya kalau saya balik Pulau Pinang. Tak payah. Sampai ke airport dia member ada. Nak makan member ada. Nak duduk hotel member ada. Semua member ada. Wahal ni semua jadi hawak apa semua dulu. Tak ada masalah. Bukan nak suruh tinggal member, no. Kalau kita sayang mereka, kita main duduk mengaji dengan orang soleh, kita jadi macam orang soleh, kita bawa kawan-kawan kita alim supaya kita jadi orang yang mereka dapat berkat selalu dengan kita. Oh, betul. Yang keempat, banyakkan berpuasa. Hadis saya pun lemah juga, tuan. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Zikir malam, bacalah apa yang boleh baca. Sebab tu saya seronok bila tuan baca lepas sembahyang ni apa nama wirid lepas sembahyang yang kita punya. Tuan-tuan yang kita punya hari itu ustaz ni dah baca dah dekat sini, Ustaz Muhadir. Dia wirid siapa tuan-tuan? Wirid Al-Qushashiyah. Wirid Al-Qushashi, ulama-ulama Qushashi. Antara ulama Qushashi yang ada dah sebut banyak kali juga kat sini. Siapa dia? Tuan Guru Muqri, ulama Quran yang hebat di negara kita, iaitu Tuan Sri Hasan Az-Zahari. Dia keturunan Qushashi. Zikir kita baca tadi, astaghfar, la ilaha illallah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam. Ulama Qushashi yang boleh. Depa Qushashi ni adalah jiran dengan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi keluar daripada Bukit Safa tu, ni Bukit Safa, tuan-tuan tengok ada pintu belah kanan, tuan-tuan keluar tengok orang duk cukur rambut ke, ada yang duk jalan apa, ada belah sana rumah Nabi lahir kat situ. Tuan-tuan pergi toilet tu, dia akan tulis ila Qushashi. Maknanya tuan-tuan keluar ke atas ni, hak tepi ni, ini adalah tempat keturunan kaum-kaum Qushashi, perkampungan mereka. Situ saja. Rumah Nabi sana, Quraisy keliling tu, Qushashi tu orang situ. Boleh dapat? Settle. Wallahu ta'ala a'lam. Ini monti dekat tadi juga lah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ala absarihim, masyaallah. Tak ada nak cerita wa ala absarihim masyaallah tu datang apa? Tak ada cerita. Walahum azabun azim. Azab dia tu kena tengok surah Al-Anfal ayat 22 dan 23. Tulis sajalah. Esok kalau orang tanya, abang datang situ lah Tok Guru kami mati. Ngaji tak ada Nabi tamu. Okey, hati-hati kita tahu sebab contoh orang munafik ni dia simple. Baik, sikitlah contoh, sikit dah tawam masuk. Sini minta maaf lah. Saya balik umum dengan minta maaf lah. Maaf dah saya balik lah. Kuliah sikit-sikit sudah lah. Bukan orang nak tidur orang kena bawah juga. Standard lah. Baik tuan-tuan yang saya kasih sikit saja. Saya bagi buah penutup sebab contoh ni Ustaz Farid Rabi contoh. Saya dengar contoh ni, dia mengubah saya untuk memandang pada dimensi yang lain juga kan. So saya nak contoh kat tuan-tuan mendapat. Ni saya dah tutup lah surah Al-Quran. Tapi contoh ni patutnya akan datang. Tapi contoh saya siap tahun sini, minggu depan ulang. Tahu dah ada yang tak ingat juga. Kan dah abang ada tadi hak yang jahat tadi, yang orang munafik tu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dah abang tadi kan jahat. Dia ni manusia jahat kan. Jahat sungguh. Wa'alaikumsalam. Tak simpang dan lepas tu Nabi semua kita doakan dalam maksurat pagi-pagi pun ada Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr min nifaq wa min su'il akhlaq. Kalau kita pergi haji di sa'i Allah kita akan baca doa tu, mesti minta tak mau jadi orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia lah yang buat fitnah dekat Siti Aisyah dengan Safwan. Dia punya geng lah. Geng dia dengan arahan dia lah yang gali lubang bagi Nabi jatuh dekat peperangan Uhud. Dia lah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan tak dengar mulut dia lagi. Mulut dia memang nak kena cabai semua. Dia ni memang mulut curupang. Tuan dia kata antara kata-kata yang kira memang cari pasal lah hang ni. Dia kata apa? Ayam kecil Kaldea lebih mulia daripada Muhammad.
Kau ni cukup, tuan-tuan tak boleh pakai ni. Tapi kira saya bila contoh kat tuan-tuan begini, saya sebenarnya jahat kan? Kalau nak compare dengan apa yang Nabi buat. Nabi buat apa tuan-tuan? Oh, sallallahu alaihi wasallam. Masa baginda Nabi tahu kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia semayang kira area belakang Nabi tahu. Tak, bukan kata hak orang ni baguslah semayang, dia kata mampu dah ada bayar belakang. Bukan, apa kata dia punya posisi dia, hak Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tu dia kira area belakang ni tak jauh, dia bukan semayang punya usaha, bukan, dia semayang belakang ni. Dia lah antara orang yang akan jemur kat pintu tu. Nampak tak imam pulang, oi tak imam pulang, jom semayang. Dia yang akan tengok, Nabi dah masuk masjid dah, oi Nabi dah masuk masjid dah, mau masuk dalam saf. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tuan-tuan cuba tengok macam mana dia punya berlapin dia nak tutup hati dia. Wah, hati tu punya dia keram kat Nabi sebab Nabi naik jadi raja. Dia yang nak naik jadi raja. Nabi kan presiden kan, dia nak posisi tu. Dia ulama tafsir semua dulu. Dia bila mana dia meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Nabi turun tu kan, oh dahsyat. Itu kata makanan hati. Makanan hati. Ada Nabi Quran juga Allah. Nabi turun kan, Nabi pergi sebab daripada bawa dia ke kubur bawa dah Abdullah bin Ubay bin Salul kubur kan. Maknanya dah kapan dah bawa turun dia dah, masuk liang kan. Nabi sampai, baginda Nabi SAW sampai. Nabi sampai Nabi kata nanti. Bawa keluar dia balik. Sudah tuan. Kita kalau jadi yang kata kat kita ni, memang 7 keturunan aku kira tak jumpa hang lah. Ni yang kata ayat kecil kali aku ni atas sana. Nengok akhlak Nabi tunjuk kat kita, patut kita kena contoh akhlak ni. Hari ni especially dia crucial sangat, kritikal lah ni. Nanti mau keluar balik. Bila Nabi kata dulu tu, mak kena ikut lah. Dia bawa keluar dia tu kan, daripada liang. Nabi kata apa? Tak atas paha aku kepala dia. Allah. Tak atas paha aku kepala dia. Dia pun letak kepala Abdullah bin Ubay bin Salul atas paha Nabi tu kan. Allah mulianya. Dia tak tahu kata Nabi sayang dia kata orang tu yang dia rugi sakit hati dengan Nabi punya busuk hati, ya Allah. Nabi kata apa bila letak kepala dia atas paha Nabi? Nabi kata, ni pergi ambil jubah aku nak bungkus dia. Hei, saya tak tahu kan. Sebab itulah para sahabat memang layak Allah kata radhiyallahu anhu wa radha. Saya tengok Tok Guru dia lagu mana. Tok Guru tu tak lagu dia tayang. Tok mengata orang tua ni. Elok lah. 2 kali 5 tak boleh pakai. Tok Guru dia bawa tengok, Nabi ajak khawatir. Tak ada atas kepala dia tak mahu. Ni yang apa ambil jubah aku? Nabi buka mulut dia kan, Nabi ludah kan. Nabi kata ni mudah-mudahan saat kita dalam kubur dia ringan, nak jawab ludah mulut dia lancang. Asyad dia kan, baru masuk liang. Allah. Tak boleh cari orang ni kan. Tak boleh cari macam mana boleh buat lagu ni. Kawan ni yang tahu dah. Kan tadi kita dah baca dah tadi. Tok Syekh kata apa? Dan hinalah mereka di atas muka bumi sebab Allah memberitahu kepada Nabi apa yang ada dalam hati mereka. Nabi kenal dia. Nabi tahu dia kata dekat Nabi, yang kecil kalian. Nabi tahu. Kita tengok Nabi punya hati macam kan, dia terjemah dah. Nampak? Dia bukan material. Sebab kita material pasal tu sampai 7 keturunan kita tak jumpa. Pasal kita material. Hati kita tak sempoi kan. Tu kita kena ubah. Hari kita kena ubah. Sebab kita kena ikut Nabi. Saya kena ikut Nabi. Orang tak kena ikut Nabi. Kita kena ubah. Kita kena ada makanan hati, bahawa hati kita cantik. Main komen apa kat Facebook pun kita tibai semua elok kan, insyaAllah. Saya hati kita cantik. Hati kita cantik.
Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu tuan-tuan dapat manfaat. Saya mendapat di balik rumah, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada ahli keluarga dan kawan-kawan WhatsApp tuan-tuan. Dia masuk sekali lah macam ini. Sampaikan kepada kawan WhatsApp tuan-tuan. Insya-Allah wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Ke atas umatku itu adalah al-a'immah, imam-imam, pensyarah-pensyarah, atau juga mufti-mufti yang menyesatkan, atau pemimpin-pemimpin yang menyesatkan.